Assalamualaikum dan salam Ramadan. Buletin UKAS edisi tengah hari 18 Mei 2020 bersama saya Karzarif Afindi. Berita edisi tengah hari dimulakan dengan tinjauan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Di Miri, tinjauan yang dilakukan mendapati masih terdapat pemilik premis dan orang ramai tidak mengikuti SOP PKPB pencegahan COVID-19. Susulan itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, suatu perjumpaan bersama pemilik kompleks membeli belah akan dilakukan bagi memastikan tahap SOP pencegahan COVID-19 dilaksanakan mengikut seperti yang telah ditetapkan. Dalam pada itu, Datuk Lee meminta orang ramai supaya terus memberikan kerjasama dan mematuhi arahan kerajaan berhubung pematuhan SOP pencegahan COVID-19. Laporan seterusnya berhubung urusan membawa balik pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT. Di Limbang, seramai 136 pelajar dari pelbagai IPT selamat tiba di lapangan terbang Limbang pada Ahad. Residen bahagian Limbang, Insinyur Ahmad Deni Ahmad Fauzi berkata terdapat 5 orang pelajar dari daerah Limbang akan dimasukkan ke pusat kuarantin di Hotel Purnama bersama pelajar-pelajar dari lawas disebabkan keadaan rumah mereka. Pihak KKM telah memeriksa rumah-rumah yang berada di Limbang ni. Didapati ada 5 orang pelajar lah yang akan dimasukkan ke kuarantin di Purnama Hotel memandangkan keadaan rumah mereka tak sesuai untuk ditempatkan mereka untuk bercampur dengan ahli keluarga yang lain lah. Beliau memberitahu selepas ini seramai 421 lagi pelajar akan dibawa pulang ke Limbang. Berita berikutnya. Majlis Daerah Bau MDB telah membuka semula operasinya pada 12 Mei lepas tertakluk kepada syarat-syarat dan garis panduan yang ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak semasa PKPB. Setiausaha Majlis Daerah Bau Simon Wong berkata pejabat MDB mula beroperasi secara berperingkat bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang baik dan efektif kepada para pelanggan. Kita Majlis Daerah Bau telah start beroperasi seperti yang dikehendaki di bawah PKPB, iaitu pada 12 Mei kita telah membuka semua perkhidmatan majlis mulai 12 Mei dan kita juga akan memastikan supaya kita mengamalkan norma kerja yang baru. Bercakap ketika ditemui UKAS, Simon memberitahu pihak MDB juga akan sentiasa mengemaskini maklumat dari semasa ke semasa berdasarkan keputusan kerajaan negeri. Beralih ke laporan Bazar Ramadan Online Sarawakku Sayang Bros. Meskipun tiada Bazar Ramadan dibuka tahun ini disebabkan masih dalam tempoh PKP, namun para peniaga telah menggunakan platform Bazar atas talian untuk mempromosi dan menjual menu makanan mereka. Bagi Lia Muhammad, peniaga kedai makan dari Kampung Tengah Sri Aman, beliau bersama keluarganya yang mengusahakan selera Melaya Cafe mengakui landscape perniagaan makanan kini akan lebih cenderung kepada perniagaan secara atas talian. Jelasnya, meskipun perniagaan mereka agak terkesan dengan PKPB, namun para peniaga perlu kreatif mengubah konsep perniagaan mereka sesuai dengan keadaan semasa. Silalah datang ke kedai kami, Selera Melaya Cafe, Kampung Tengah, Sri Aman. Dan pelbagai menu yang ada kami jual di situ. Air pun ada. Kebanyakan menu kami adalah menu masakan dari Semenanjung. Terima kasih kepada semua customer kami selamat tu yang tetap jualah menyokong perniagaan kami. Sementara itu, peniaga makanan panggang Sabtuyah Sahmat mengakui perniagaannya agak terkesan susulan PKPB. Sepanjang PKP itu yang kurang lagi sebab kami si boleh berjual bang. Dah yang berjual di kampung pun pendapatan yang kurang benar-benar. Ada COD pun kadang-kadang seorang, kadang hari 3-2 orang nak order. Nah, si tentu dah ya kami sudah minta kod buat apa? Kesian dengan orang sebab tahu dia pun si berduit, orang beli pun si berduit. Yalah si mau minta kod dengan orang. Nang kurang benar-benar lah pendapatan. Katanya meskipun terdapat tempahan menerusi atas talian, namun ia tetap tidak sama seperti operasi perniagaan sebelum ini.
Manakala di Sarike, runner atau penghantar makanan sememangnya tulang belakang dan penghubung kepada pelanggan dan peniaga atas talian. Di bahagian Sarike, terdapat 14 runner yang telah berdaftar menggalas peranan menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan mendapatkan tempahan melalui online. Sementara itu, Macha Runner atau Wan Macha Otai Pak Long di Facebook berkata beliau yang telah menjadi runner sepenuh masa menganggap PKPB memberi ruang kepadanya menambah lagi pendapatan. Sambutan sebelum dan selepas PKP, alhamdulillah setakat tu ada juga. Dalam sehari kadang-kadang ada lebih dari 10 orang customer yang suruh. Jadi si perlu bingung lah pasal duit. Janji, mental, otak tahan, jalan. Mana-mana tempat pun boleh sailang lah. Harapan untuk mengembangkan atau untuk maju pasal runner tu, harap-harap anak-anak muda yang siap dah kerja yang tahu selok-belok mana-mana tempat Serikir sampai ke Miri, Kuching olah je runner kita orang. Bagi Muhammad Nur Sahiza atau dikenali sebagai Wak TSM dalam Facebook yang juga runner sepenuh masa, PKPB telah membuka luas peluang mereka menambah pendapatan sebagai runner. Time PKP tu seranglah pada time PKP sebelum Ramadan memang durian runtuh. Ambil senang kita lah bagi-bagi runner lain memang durian runtuh. Tapi habisnya PKP kira start bulan Ramadan tu lah ada kurang sikit, tapi sedahal apa-apa pun banyak je orang yang support dengan orang. Manakala Muhammad Zul Yazim Khan dan dikenali sebagai runner by Cap di Facebook turut berkata pendapatannya bertambah di bulan Ramadan ini susulan kesan daripada pelaksanaan PKPB. Okay, Alhamdulillah, semenjak beberapa tahun dah menjadi runner, sambutan sangat mengalahkan sebab support dari rakyat, dari kawan-kawan semua memerasakan lah. Sebab tidak sudi macam mun ada kawan-kawan, ada cousin-cousin, ada sepupu-sepupu, semua support yang dekat untuk mengembangkan lagi bisnes runner tu. Sekian bersama saya Karzarif Afindi dan kru penerbitan. Ikuti berita selanjutnya pada edisi petang. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS. Mengakhiri buletin dengan perkongsian video mengenai kepentingan penjarakan sosial untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Salam UKAS. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasaraya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19.